العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عن حنظلة الأسيدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. Hadis hasanun gharib. Daripada Hanzalah al-Asaidi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, law annakum takununa kama takunun, kalaulah sekalian kamu itu kama takunun, seperti mana keadaan kamu di sisiku, la azallaskumul malaikatu bi ajnihatiha, tentulah kamu akan dipayungkan oleh malaikat dengan sayap-sayap mereka. Hadis hasan gharib. Hadis diriwayatkan oleh Hanzalah di sini. Hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, law annakum takununa kama takununa indi la azallatkumul malaikatu bi ajnihatiha. Katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah kamu itu sebagaimana kamu berada di sisiku, kalaulah keadaan kamu itulah seperti keadaan kamu di sisiku, tentulah kamu itu akan dipayung oleh para malaikat. Hadis yang ke-35 yang kita baca pada hari ini, yaitu bab ma jaa fi dawamil amal kama yu'as. Babnya ialah hadis yang menyebut tentang berkekalan amal sebagaimana yang sepatutnya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita manusia ni sebagaimana ataupun kita ni sekalipun kita dah ada ilmu, kita dah pandai, kita dah tinggi, tapi kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mesti ataupun kita perlu ada sesuatu ataupun orang yang boleh mentazkirahkan kita. Maknanya kita mesti ada orang yang menasihati kita. Sekalipun kita tu ada ilmu, kita tu alim, bijak, pandai dan sebagainya, kita perlu kepada orang yang menasihatkan kita, sama ada perkara dunia kita ataupun perkara akhirat kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana dengan nasihat itu kita akan tahu di mana salah kita, di mana silap kita dan sebagainya. Bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab satu ketika pada zaman dia telah pun jadi khalifah,
Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar ditanya kepada Salman Al-Farisi. Tanya kepada Salman. Salman kata dia, sepanjang yang engkau tengok aku ni jadi khalifah ni, adakah di sana perkara yang engkau tengok, yang engkau rasa, yang engkau nak tegur aku? Adakah perkara yang engkau rasa engkau nak nasihatkan aku? Kata Salman, wahai Amirul Mukminin, tak ada, kata dia. Semua baik belaka dah. Semua elok belaka dah. Tapi Umar kata, tentu di hatimu ada benda yang terdetik yang engkau berasa, walaupun sikit, walaupun kecil, pada engkau, benda tu engkau nak kata, tapi engkau simpan. Kata Salman, kalau macam tu, ada lah. Ada. Apa dia? Kata Umar. Dia kata, Amirul Mukminin, dulu semasa zaman Rasulullah SAW, Tuan hanya ada selai baju pada zaman Rasulullah. Sebab pada zaman Rasulullah, para sahabat semua selai baju. Sebab satu orang pun di kalangan mereka tak mau melebihi Rasulullah SAW. Semua selai baju, sebab Nabi selai baju. Tidak ada satu orang pun yang sanggup melebihi Nabi SAW. Hari ini Tuan Khalifah sudah pun ada 2 helai baju. Baik, maknanya bukan satu masa. Satu masa itu ada 2 helai baju pun sudah dikira menyalahi ataupun tidak seperti Rasulullah SAW. Maknanya ada selai baju musim panas, ada selai baju musim sejuk. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar tunduk dan akur. Kata dia, aku akan kembali seperti mana aku zaman Rasulullah SAW. Itu maknanya setara mana orang itu pun, dia mesti ada orang yang menasihati dia. Hadis yang kita baca ni, hadis yang menyebut tentang satu tazkirah ataupun satu pengajaran pada kita bahawa kita ni mesti berterus-terusan beramal. Mesti terus berterusan beramal. Cerita dia para sahabat Nabi, mereka ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu mereka duduk dengan Rasulullah, mereka rasa sangat dekat dengan syurga. Mereka rasa sangat takut pada neraka. Law annakum takunun kama takununa indi la azallaskumul malaikatu bi ajnihatiha. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat Nabi ketika duduk dengan Rasulullah, mereka rasa sangat lembut hati sekali. Rasa khusyuk, rasa bahagia dan sebagainya. Kalau kita tengok kepada kitab-kitab sirah, para sahabat ni mereka duduk di majlis Nabi itu seperti mana satu batang kayu yang di atasnya ada bertenggek seekor burung. Semua khusyuk. Khusyuk. Baik. Rasa dekat dengan syurga. Rasa takut dengan neraka. Tapi bila mana mereka balik daripada majlis Nabi, semua tu hilang. Hak rasa lembut, yang rasa dekat dengan syurga hilang. Hilang tu bila? Bila duduk dengan anak isteri. Hilang habis. Baik. Ketika tu kata Rasulullah SAW, kalau macam tu, kalau kamu tu kata Rasulullah, kamu balik ke rumah juga, kamu duduk berasa macam mana yang berasa tadi dalam majlis aku, la azallaskumul malaikatu bi ajnihatiha. Malaikat akan payung kamu di mana saja kamu berada. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah Sayyidina Umar pun pernah berkata, pernah yang sama, ya Rasulullah, saya munafik, ya Rasulullah, saya munafik, ya Rasulullah. Nabi kata, pasal apa pula ni? Saya Rasulullah macam inilah. Bila saya duduk di majlis Nabi,
rasa macam dekat dengan syurga, takut pada neraka. Balik-balik rumah duduk dengan anak isteri, habis hilang kata dia, saya munafik Rasulullah. Nabi kata, sa'ah fasa'ah. Kita ni ada juga kena ada masa kita seronok, ada kena berasa bergembira dengan anak isteri dan sebagainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dia apa ni? Kita ni kena mengekalkan kebaikan amalan di mana saja kita berada. Kita mesti kekalkan. Baik. La azallaskumul malaikatu bi ajnihatiha. Maknanya kita ni kalau lembut hati kita, perasaan kita lembut di hati, baik, maknanya hak tu kena bagi bertahan selama mana yang kita boleh bertahan. Tu hikmahnya waktu saya mengaji dulu, waktu di Mesir dulu mengaji kat Syekh Nuruddin, dia pesan kat kami, lepas pada mengaji ni, habis mengaji, waktu turun balik tu, jangan jalan berdua-duaan, jalan sorang-sorang, kata dia. Hikmah dia ni lepas apa? Untuk mengekalkan perasaan lembut di hati tu. Jadi selagi mana perasaan tu duduk sedap, khusyuk, bahagia, lembut, kita dipayung oleh malaikat. Tu hikmah dia. Baik. Maknanya tazkirah ni, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberi yang dikatakan tazkirah, peringatan itu sangat memberi manfaat kepada orang yang beriman. Kita yang lemah-lemah nak buat taat, bila dengar Tok Guru mengajak, rasa semangat sikit. Baik. Saya teringat, dia cerita kadang-kadang kita bukan baik sangat, kita pun dosa banyak. Bila Tok Guru cerita sekian-sekian, kalau buat macam ni, Tuhan balas macam ni, rasa takut. Tapi waktu majlis tu rasa lah. Tapi keluar habis lah. Kena main lagi ya. Macam tu. Lepas tu main pula, dengar pula, tambah sikit semangat lagi. Lepas tu turun, naik kereta hilang pula. Macam tu lah. Tu kena main pula minggu depan. Macam tu lah. Pernah berlaku dalam sejarah. Sulaiman Ad-Darani, satu ulama. Sulaiman Ad-Darani ni seorang ulama sufi ni, ahli tasawuf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ni asal bukan macam tu, biasa-biasa saja. Dia ada alat hiburan di rumah dia. Alat hiburan tu hukumnya haram. Taib. Dia mai satu majlis. Majlis ni majlis tazkirah lah. Tazkirah. Satu qas, dia panggil qas ni pencerita. Pencerita dia, kalau kita ada penglipur lara, tu cerita merapu. Kalau qas ni, dia menceritakan benda-benda yang sangat meninggalkan kesan di hati orang dengar. Zaman salafus soleh banyak. Mana di masjid ada satu orang, Assalamualaikum, dia cerita saja. Lepas tu sana ada qas pula, pencerita. Pencerita menceritakan kisah-kisah yang menyentuh perasaan dan menimbulkan semangat untuk buat baik. Cerita ni bagus, cerita ni. Sebab cerita ni boleh bentuk kita. Bahkan dalam Quran pun dia ada surah namanya Suratul Qasas, surah cerita. Kata ulama, al-hikayatu jundun min junudillah. Cerita-cerita ni merupakan satu jenis tentera daripada tentera-tentera Allah. Jadi para ulama, para awliya menjadikan cerita sebagai pengukuhan di hati mereka. Semadorani ni, pilih dengar satu orang pencerita. Jadi cerita tu, kalam orang ni sangat sentuh hati dia. Lepas habis cerita, dia bangkit. Bangkit tu hilang dah. Hak cerita habis tu, hak tadi cerita tadi tu hilang habis. Jadi waktu balik tu kosong, tak ada apa. Waktu di malih tu rasa semangat kan. Aku nak lempak buang menatang tu. Bangkit. Semangat nak buang hiburan tu. Duduk macam tu juga. Lepas tu dia main pula kali kedua. Kalam dia tu mengesankan dia juga. Baik. Jadi dia tak, aku nak buang. Semangat nak buang, semangat nak buat baik tu,
Kekal tak mana? Sampai tengah jalan. Macam sebab tadi. Sampai tengah jalan. Sampai di rumah hilang rasa sayang balik. Pi pula kali ketiga. Pi kali ketiga dengar tazkirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya hak kali ketiga tu, kesan tu sampai rumah. Dan sampai rumah ambil matang tu pecahkan habis. Tu yang katakan kita ni kena berkali-kali dengar. Baik, cuba tengok Nabi kata, "Lau annakum takunun kama takununa indi la azallaskumul malaikatu bi ajnihatiha." Malaikat selalu memayungi bersama-sama dengan orang yang soleh-soleh. Baik. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana hati kita tu lembut, mana kita tu sedang berada dengan para malaikat. Lepas tu di antara doa, tempat yang mustajab kita berdoa pada ketika hati kita sangat lembut. Dan masa ayu tu angkat tangan doa. Rasa halus sangat. Ataupun rasa yang matanya kena keluar, angkat tangan. Tu doa yang sangat mustajab. Baik, pasal apa? Sebab kita bersama dengan para malaikat. Bersama dengan para malaikat. Dia ni, orang boleh menangis ni, Allahumma salli ala sayyidina, boleh teriak ni. Dia bukan boleh teriak lah. Nak paksa teriak tak boleh. Bahkan teriak ni sangat mengambil tempat yang sangat baik dalam agama kita. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita teriak. Nabi kata, "Ibki fa illam tabki fatabaki." Menangislah kata Rasulullah. Tapi kalau kamu tidak boleh menangis, kamu buat bab menangis kata Rasulullah. Buat bab menangis. Pasal apa kena buat menangis? Buat menangis, lama-lama boleh menangis lah. Ni yang hadap menangis banyak saya tengok artis. Teriak tak berhenti. Boleh teriak betul dulu lepas buat aimah dulu ni. Lah ni nak teriak. Teriak sampai teratu dia menghayati. Dia boleh menangis. Baik. Kita ni nak menangis ni macam mana? Nak menangis ni ialah menangis kerana Allah lah. Di antara orang yang akan berpayung di bawah arsy Tuhan di akhirat esok ialah orang yang bila mana dia duduk seorang-seorang menghadap diri dengan Allah, berkhalwat dengan Allah, ingat kesalahan dia, ingat kelemahan dia, ketaksiran dia, fafadat ainahu, mengalir air mata dia. Tu dipuji oleh syarak kita. Tapi nak berdoa, nak teriak tu susah. Lepas tu bila angkat tangan tu, buat teriak dulu. Buat teriak dulu. Lepas tu bila dia masuk tu, jadi teriak. Nak tu je lah. Nak bagi nak masuk law tu, nak masuk berteriak tu. Sangat penting. Dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj musim law ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi kita, Isra' Mi'raj Nabi kita lalu 4 alam. Alam pertama, alam dunia. Alam kedua ialah alam barzakh. Alam ketiga ialah alamul fidha, iaitu alam angkasa. Alam yang keempat ialah alam akhirat. Daripada Mekah, Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis, tu ialah alam dunia. Perjalanan alam dunia ni Nabi menggunakan borak. Nabi dibawa oleh Allah dengan menaiki borak daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Panjang jalan tu lah yang Nabi jumpa macam-macam tu. Panggilan dunia, panggilan Yahudi, panggilan Nasrani. Nabi tengok orang yang pecahkan kepala dia. Nabi tengok orang yang tak larat buat kayu api, boh lagi. Nabi tengok orang yang kerat lidahnya. Semua tu adalah perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita masuk dalam masjid. Nabi sembahyang 2 rakaat tahiyat masjid. Lepas bagi salam, Nabi kali belakang, Nabi tengok yang belakang tu macam dia kenal. Nabi tengok belakang tu ialah semuanya ialah roh nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu.
Tu di mana tu? Alam barzakh. Jadi Nabi jumpa dengan orang mati dalam keadaan Nabi jaga. Bukan Nabi tidur, bukan Nabi mimpi. Dengan keadaan roh dan jasad Nabi jumpa dengan orang mati. Kita nak jumpa orang mati, kita kena mati dulu. Nabi jumpa dengan orang mati, dia duduk masih hidup lagi. Tu alam barzakh dia panggil. Lepas habis tu Nabi naik ke langit. Tu dia panggil Mi'raj. Isra daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Apa makna Isra? Isra makna jalan malam. Kita boleh Isra tak kita pun. Nampak kemas gerelah beg benar ni Isra. Jalan malam tu Isra lah. Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, daripada Baitul Maqdis naik ke atas tu apa? Tu dia panggil Mi'raj. Mi'raj. Apa Mi'raj? Arsh ni ialah tangga. Tak faham? Tengok lift tu faham. Nabi naik ke atas tu ialah dengan lift. Jadi ke atas tu dia panggil apa? Tu dia panggil alamul fidha, angkasa. Baik. Kemudian Nabi lalu alam yang keempat namanya alam akhirat. Di mana Nabi pergi tu? Nabi pergi ke syurga dan ke neraka. Tu dia panggil alam akhirat. 4 alam Nabi lalu semua. Yang saya nak sebutnya, Nabi sampai di alam akhirat, Nabi ditunjukkan oleh malaikat dibawa ke neraka. Malaikat ni tiba-tiba dia ambil setitik air, dia lempar dalam neraka. Neraka terpadam. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, ayam apa yang engkau lempar dalam neraka tu?" Kata Jibril, "Itulah setitis air mata umatmu yang menangis kerana takutkan Allah." Tu kata guru saya. Kita esok dalam, kita ni ingat-ingat kata dia, neraka ni, api neraka kata dia, neraka ni bukan ada bomba boleh pergi padam kata dia. Tak ada bomba boleh padam. Jadi kita ni nak jaga diri daripada neraka ni bagi menangis lah, kerana Allah. Menangis kerana Allah. Lepas tu pula kalau air mata tu keluar jangan duk lap, kata dia. Jadi air mata tu keluar jangan duk lap dengan apa ni, dengan kain ke, dengan ujung baju ke. Jadi air mata tu sapu muka kita, sapu yang boleh kena kulit-kulit kita ni. Mana kulit yang terkena air mata yang menangis takutkan Allah, maka tubuh itu diharamkan dibakar oleh api neraka. Itu kelebihan dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh menangis sebenarnya ni ialah dengan malaikat yang Tuhan hantar. Daripada sisi dia, malaikat tu mai sapu ni hati kita ni, dan mai sapu dengan sayap dia. Bila sapu tu rasa sejuk, ada benda nak teriak nangis tu. Gitu. Jadi maknanya tu yang dikatakan malaikat. Ketika mana kita duduk dengan malaikat, ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati kita rasa sangat lembut sekali. Macam ni pengalaman saya kalau duduk balik macam ni, rasa halus, perasaan rasa lembut sangat, rasa bahagia. Sebab apa? Malih kita ada malaikat. Malih kita dipenuhi malaikat. Haffaz alaihimul malaikah wa ghasyat alaihimur rahmah. Duduk di malih ni, malaikat berhenti terbang. Dipanggil malaikat sayahin. Kerja mereka ialah mencari malih-malih ilmu. Maka melihat malih ilmu di dunia ni seperti mana kita melihat bintang-bintang di langit. Tengok bercahaya di bawah, depa turun, duduk. Mana tak sayap, mana berhenti semua, duduk di malih ilmu. Sebab tu kita rasa sangat bahagia di malih ilmu. Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, begitu yang dikatakan kelebihan hati yang lembut. Baik. Jadi kita ni, Allahumma salli ala sayyidina, kita ni yang bagi lembut sangat hati ni Ramadan esok ni. Lah ni kena perah ni. Ni perah Ramadan. 2 bulan Tuhan buat, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ni kena try ni, kena mula-mula dah ni. Pelan-pelan dah buat ni. Pelembut hati. Awal Ramadan sambut bagi elok. Sambut bagi elok awal Ramadan. Baik. Lembutkan hati. Demikian juga macam orang nak pergi ke Mekah, nak pergi umrah ke. Baik. Di sana lembutkan hati.
Kalau boleh sepanjang masa kita boleh menangis gitu. Baik. Kama takununa indi la azallaskumul malaikatu bi ajnihatiha. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila duduk dengan malaikat memang mustajab doa. Contohnya Nabi sebut dalam sebuah hadis, ad-du'a ala zahril ghaibi mustajab. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Doa secara ghaib itu mustajab. Macam mana? Kalau kita ada masalah, jangan doa kat kita dulu. Doa pada kawan-kawan dulu. Ya Allah Tuhanku, murahkan rezeki Minah, murahkan rezeki Com, murahkan rezeki orang tu, orang ni. Kebetulan kalau ada minta maaf banyak. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita doa orang ni, ketika tu malaikat kata wa anta kadzalik, hampus rupa juga. Maksudnya kita tu mendapat doa malaikat. Itulah yang menyebabkan doa secara ghaib itu menyebabkan orang tu mudah mendapat perkenan doa. Caranya, jangan sampai kawan tahu kita berdoa kat dia. Tapi tak syok orang tak tahu no. Ni abang kang, malah aku doa kang. Habis lah. Tak puas hati kalau orang tak tahu. Nak abang kebaikan dia tu. Tapi kalau kita buat macam tu, memang kita akan dapat mustajab doa kita. Demikian juga dalam sebuah kitab tua menyebut, bila kita kata, sebelum kita kata waladhdall, sebelum kita kata amin, disunat kita baca Allahumma ighfirli dhunubi waladaya warhamna kama dan wajib muslimin muslimat. Doa kepada doa untuk mendapat keampunan. Mustajab doa. Pasal apa? Sebab kita tu dapat perkenan, iaitu sama amin dengan malaikat. Jadi Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya amin, sama amin para malaikat. Sama amin dengan para malaikat. Jadi hak itulah yang menyebabkan doa jadi mustajab. Hadis yang kedua. Qala an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli syai'in syirratan wa likulli syirratin fatratun fa in kana sahibuha saddada wa qaraba fa arjuhu wa in ushira ilaihi bil asabi'i fala ta'udduhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap perkara itu ada keletihan dia. Baik, walikuli syirratin fatrah. Bagi setiap kepenatan itu ada masa lemahnya. Fa in kana sahibuha saddada. Bila mana orang itu berjalan betul, wa qaraba, dan cuba menghampirkan diri kepada Allah, fa arjuhu, maka aku harap dia berjaya, kata Rasulullah. Wa in usyira ilaihi bil asabi'i, tapi bila mana ditunjuk kepada dia dengan anak-anak jari, fala ta'udduhu, maka jangan kamu bilang dia, jangan kamu kira dia di kalangan orang yang soleh-soleh. Baik, secara umum kalau terjemah tak faham. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ala inna likulli syai'in syirrah. Syirrah ni apa? Setiap benda ni, setiap orang dia ada masa dia semangat. Tu syirrah dia panggil. Ada rasa semangat, masa bersemangat, gemar, tamak buat baik. Baik. Ataupun ada masa dia sangat semangat buat jahat, buat tak baik. Tapi ada masa dia, masa semangat tu jadi kurang. Baik. Sebagai contohnya, kalau kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada mungkin guru-guru yang promosi sembahyang tahajud. Kita dengar-dengar tu rasa semangat sekali. Kita kata macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahajud ni, dia ni tahajud jadikan seseorang itu akan sentiasa tenang hidup dia. Orang yang selalu bertahajud pada malam hari, dia akan berasa hari yang semalam dia bertahajud,
dengan hari yang semalam dia tak bertahajud, dia boleh rasa kelainan dia. Tengok-tengok macam tu kita rasa semangat nak buat. Kita pula nak buat. Bila semangat tu nak buat sampai 10 rakaat. Ada orang kata, jangan buat banyak sangat. Tak, kalau saya kata buat banyak, kalau saya. Pendapat saya, waktu semangat tu larat buatlah berapa pun. Tapi ada masa. Ada masa apa? Ada masa lemah. Dia ni ghalibnya larat buat 10 rakaat 3 hari ya. Betul larat lah. Pasal apa? Sebab Nabi kata, innallaha la yamallu hatta tamallu. Tuhan tak jemu, yang jemu tu kamu. Tuhan terima kamu yang jemu, tak larat buat, tak mampu buat. Baik. Bahkan Rasulullah SAW pun bukan dia sepanjang-panjang masa Nabi bertahajud. Ada masa Nabi buat, ada masa Nabi tinggal. Tapi waktu tinggal Nabi kita qada tahajud. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila semangat, buat banyak. Jangan takut, buat. Tapi ingat, bila time masa lemah, jangan tinggal untuk 2 rakaat. Tu cara betul lah. Waktu semangat buat. Waktu lemah, jangan tak buat langsung. Kekal 2 rakaat. InsyaAllah. Kita boleh bertahan sampai bila-bila. InsyaAllah. Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Tuhan suka sekali adwamuha, yang berkekalan kita buat. Sekalipun sikit. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya 2-3 hari lepas ni pisah satu orang kena saudara lah, orang tua meninggal dunia, umur 80 lebih. Saya duduk merenung seorang-seorang saya. Tuhan bagi kat orang tua ni 80 lebih baru dia meninggal. Saya kata dekat satu orang yang sebaya dengan dia lah, saya kata, Tok Nek ni kata, banyak tu. Kalau ikut dia buat hari tu daripada umur boleh balik sampai lah ni, banyak dia buat tu. Kata kawan hak belah tu, kalau buat ustaz, kalau buat banyak lah, tak buat tak ada lah. Tapi orang tua ni yang saya kenal memang buat. Ni orang pondok. Orang pondok ni orang biasa beramal, buat. Tuhan ni Maha Kaya. Waktu dekat-dekat nak mati ni, orang tua kalau bunyi macam tu mana dekat lah tu. Aku nak balik dah. Jomlah hantar aku. Nak balik tak mana tu? Jomlah hantar aku nak balik dah. Nak balik tu. Lepas tu, tak kenal orang lah. Tak kenal. Orang main tak kenal saya. Siapa dia? Tak tahu. Anak-anak orang tak pernah nak kenal. Jadi, tapi Tuhan tu Maha Kaya. Bila kata tu, mengucap tu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So mengucap. Tu kata hebat tu. Orang tak kenal dah, tapi Tuhan dia kenal. Tu kita nak pergi tahu tu. Jadi cuma hidup kita ni macam mana hidup kita ni. Kalau hidup kenal Allah, insya-Allah Tuhan bagi kenal dia. Nak pergi turu, orang main tak kenal. Anak menakan, cucu, anak-anak tak kenal. Tapi suruh mengucap maka La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah ya sebut. Kenal Allah tu. Baik. Dia mati ditutup dengan penutup yang baik. Baik. Qala wa likulli syirratin fatrah. Setiap benda ni ada masa dia, iaitu masa rasa lemah. Tapi waktu lemah tu jangan tinggal. 2. Kalau duha, kalau tengok ulama yang buat kata rasa hebat. Contoh satu orang ulama yang bernama Al-Imam Abdullah Haddad. Ketika umur dekat 70 tu, dia pada muda dia buat 8 tahajud 8 rakaat ni, dia panggil apa, sembahyang duha ni hari-hari 8. Kita tak larat buat. Kita larat 3 hari lah. Dia pun buat tu. Saya kata, sampai tara tu lepas boleh buat tu. Saya tanya guru saya.
Tok Guru, kita nak bagi istiqamah macam mana? Kita nak bagi istiqamah buat macam mana? Tanya dia. Dia kata al-istiqamatu la tutiquha illa al-akabir. Kedua perkataan tu saja. Istiqamah tidak akan siapa pun mampu buat melainkan golongan akabir. Siapa dia tu? Aulia Allah. Kalau orang biasa tak nak buat. Tapi kalau aulia, insya-Allah mereka boleh buat. Jadi kalau boleh standard 888 tu, dia bukan orang biasa dah. Lepas boleh. Lepas buat dengan senang hati. Kita ni ada dua istilah. Ada mahmul, ada hamil. Dia panggil istilah. Hamil itu orang menanggung. Mahmul orang yang ditanggung. Kita ni hamil, menanggung apa? Menanggung beban. Beban apa? Beban taat. Tu rasa berat nak buat. Lepas tu mahmul. Mana Tuhan dah tanggung lepas dah. Mudah, hebat, senang ya buat. Kita nak puasa pun gagah. Ujunglah ada Ramadan. Ramadan. Bukan ang puasa nak puasa. Semangat nak puasa, alhamdulillah. Mai pukul 10 tengok member pergi kantin. Jom kantin. Kantin lah. Okey. Ni nak puasa tu tak jadi juga. Lemah kita ni. Jadi kalau boleh buat, alhamdulillah. Tu maknanya hak tu dia panggil al-akabir, kata dia. Qala fa in kana sahibuha saddada, kata Nabi. Kalaulah orang berkenaan tadi yang semangat mula-mula dia, betul mai rasa lemah ni, saddada. Apa saddada? Saddada ni dia beramal secara mutawassit, iaitu secara sederhana. Kalau tak buat langsung, tu bukan dia panggil sederhana. Dia buat dua juga. Tinggal dua. Hak semangat, lepas tu bila tak semangat dia tinggal, dia buat dua. Wa qaraba. Dan dia buat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa arjuhu, kata Nabi. Nabi doa ni. Aku harap dia akan berjaya, insya-Allah. Dia akan berjaya. Taib. Dia mungkin, apa maksud yang Nabi kata dia akan berjaya? Maknanya dia mungkin dapat berkekalan atas taat dia sampai dia mati, insya-Allah. Kekal dua. Kalau tahajud jangan bangkit awal sangat. Kita tak larat bangkit awal. Bangkitlah kesedaan yang sederhana waktu. Tengah jam sebelum tu ke, 20 minit sebelum tu ke, tu mana elok-elok sangat dah. Sepatutnya. Baik, mana kita buat daripada waktulah sampai kita esok tua esok kita boleh buat. Baik. Tapi satu masa kalau kita benda yang kita buat secara konsisten ni, buat ni, satu masa tak boleh buat, kita akan dapat satu kelebihan. Pasal apa tak dapat buat? Sebab sakit. Orang yang buat secara istiqamah amalan, satu masa tak boleh buat dengan sebab sakit, Tuhan tetap memberi pahala kepada dia yang dia biasa buat tapi tak boleh buat. Tu kelebihan orang buat secara istiqamah. Tuhan tu maha adil. Qala wa in usyira ilaih bil asabi'i, seandainya ditunjuk kepada dia dengan jari-jari dia, dengan jari-jari orang tu, fala ta'uduhu, jangan bilang orang itu orang soleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud apa ni? Ni masalah juga. Dia ni bila orang ni, kita kata bila orang tunjuk dia ni, orang kata apa? Tu sungguh-sungguh tu payah nak cari macam dia tu, orang tunjuk. Tu bagus tu. Ni asabi' dia panggil. Nak cari macam dia tak ada lah tu rajin tu tak tinggal tahajud tu duha tu, masya-Allah. Hak ni bahaya ni, tunjuk ni cukup bahaya. Pasal apa? Sebab kita itu mungkin akan rosak amalan kita. Bila orang dah puji, itulah yang kita rasa. Nabi kata fala ta'udu, jangan kau bilang lagi dia orang soleh. Pasal apa? Sebab mungkin amal dia akan rosak. Lepas tu tegahan puji orang. Tegah orang dalam hukum, dalam tasawuf dilarang kita puji orang. Kita tengok dalam kitab Pernah Bagi Hati ni, kalau orang puji kita, disuruh kita genggam pasiak ni, punggai muka dia. Puji sangat. Mana apa? Hanya yang puji aku. Mana bila dipuji kita akan menyebabkan kita akan rasa macam-macam.
rasa riya, hak tu, hak ni dan sebagainya. Baik. Tapi kalau orang tu orang yang kita pasti memang kalau kita puji dia, dia tak berasa apa, boleh kita puji. Macam Nabi kita SAW memuji Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata Abu Bakar ni iman dia kalau ditimbang dengan ditimbang dengan dunia dan seisi-isinya berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar ni. Kenapa Nabi puji? Sebab Nabi tak Abu Bakar ni puji macam mana pun tak macam tu lah dia. Bahkan dia menangis. Itu maknanya kalau macam tu boleh. Antara lain yang boleh kita puji iaitu kalau kita puji seseorang akan menyebabkan amalan dia bertambah. Macam apa? Macam budak-budak. Budak-budak ni tengok dah semayang. Amboi, rajinnya semayang. Dia semayang lagi. Jadi tengok tengah semayang lagi. Rajin dah semayang. Orang tua pun tak larat buat macam tu. Kalau budak-budak memang hukumnya mustahab kita puji, sunat kita puji. Baik. Pasal apa? Sebab menambahkan dia untuk beramal amal yang soleh. Baik. Qala, dan sebuah hadis Nabi sebut bihasbi mri'in minasyarri an yushara ilaihi bil asabi'i fi dinin aw dunya illa man asamahullah. Cukuplah seseorang itu akan menerima satu keburukan bila ditunjukkan kepada dia dengan jari, sama ada orang tunjuk tu perkara dunia ataupun perkara dia perkara agama. Tu nak cari macam dia ni pemurah tak ada dah. Baik, ni anak yatim ni jaga sungguh ni. Di kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang puji, cepat-cepat balik kepada Tuhan. Kalau Sayyidina Abu Bakar, kalau orang puji dia, dia kata Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ni lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tolonglah maafkan aku perkara yang mereka tidak tahu. Ada pengumuman KBH 5086 ubah kenderaan. KBH 5086. Baik. Qala wa in usyira ilahi bil asabi'i fala ta'udduhu. Kalau orang tu ditunjuk dengan jarinya, maka jangan kamu bilang dia di kalangan orang yang soleh-soleh, sebab dia mungkin amalan dia tu ada yang dikatakan menunjuk-nunjuk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya Allah ya Karim. Ada soalan tak? Ya. Ya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, cara salin Nabi baju selai. Salin macam mana? Wallahu alam. Saya pun tak tahu. Tapi pernah berlaku kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar, orang pernah tunggu dia baca khutbah pada hari Jumaat. Lewat sampai. Tengok-tengok baru sampai. Orang kata, Amirul Mukminin, pasal apa yang baru sampai? Aku tunggu baju aku kering. Jadi demikian juga Sayyidina Umar bin Aziz. Baju, pakai baju tu lah tak basuh-basuh. Umar bin Aziz. Kata orang, isteri nama Fatimah, basuhlah baju dia. Dia kata, kalau aku basuh baju dia, dia pakai apa? Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi walau bagaimanapun kita katalah. Sebab itu kalau tengok cerita ada satu orang sahabat namanya Tha'labah. Tha'labah ni duduk jauh daripada masjid. Dia kalau main-main lari-lari. Balik pun lari-lari. Kelang kabut. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi, hang ni pasal apa? Tha'labah main kalut-kalut, balik kalut-kalut. Ya Rasulullah, saya duduk jauh Rasulullah. Saya main kalut-kalut sebab saya nak dapat pahala jemaah sembahyang dengan Rasulullah dan mendapat pahala takbiratul ihram. Lepas tu saya kena lari balik pula sebab isteri saya nak mayang pula, nak pakai baju ni juga. Jadi hak tu dia panggil apa? Masalah teknikal. Macam mana? Wallahu alam. Tapi sebenarnya masalahnya tak ada masalah. Sebab apanya?
Sebab kalau ke segi fikir kita fikirlah, tempat Arab ni bukan macam tempat kita. Jemuk payah kering. Tempat Arab saya tengok, lepas berak. Berak, Arab berak tu. Berapa jam ya boleh buat kayu api dah. Boleh buat kayu api dah. Maknanya keras pun boleh buat kayu api dah. Jadi maknanya itu bagi saya masalah yang sebut masalah teknikal lah. Benda yang, tapi Nabi kita bersih. Nabi kita semayang pakai kasut. Orang Saudi, orang Wahabi masuk masjid Arab pakai kasut. Pasal apa pakai kasut? Nabi pakai kasut. Dia apa pakai kasut juga. Baik. Tapi Allahumma salli ala sayyidina kasut Nabi kita. Nak banding dengan kita siapa? Nabi yang pakai kasut, kalau di kasut dia ada najis, mereka Jibril akan turun berkata, ya Rasulullah, kasutmu ada najis. Kita siapa nak buat? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi saya semua tu masalah-masalah teknikal yang kita boleh faham. Baik. Kalau Nabi tidur. Nabi kita tidur dengan cara bersentung. Nabi tidur dengan cara bersentung. Kita boleh faham lah untuk macam mana. Jadi semua tu yang saya nak sebut ialah masalah-masalah yang berkait perkara teknikal yang kita boleh faham. Allahu alam. Habis no? InsyaAllah. Puasa ni, nak puasa. Ya. Kita tak pergi puasa Jumaat saja. Ya. Kita kena puasa sambung sama ada Khamis ataupun Jumaat dengan Sabtu. Ya. Ya. Jadi puasa ni yang sunatnya Isnin dan Khamis. Dan hari-hari lain, hari dipanggil hari putih, awal bulan, akhir bulan. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau nak puasa Jumaat dia kena kembang. Sama ada Khamis dengan Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu. Kalau kita buat semata-mata Jumaat, hukumnya makruh. Nak dapat surat jadi makruh. Ya. Wallahu alam. Ya. Tak ada masalah. Puasa sunat boleh batalkan. Qada boleh batalkan. Tak masalah. Okey, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabir qulubana bihatin. Allahumma nabir qulubana bihatin. Allahumma nabir qulubana kama nawartal arda binuri syamsika abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Insyaallah. Esok ada kelas di Perkim. Ya, insyaallah.